Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah perjanjian menggatal dan serangan pihak British. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. 23 April 1898. Perjanjian menggatal memberi erti yang besar dalam sejarah penentangan Paduka Mat Salleh terhadap penjajahan British. Perjanjian ini merupakan satu-satu perjanjian yang besar pernah ditandatangani kuasa barat ini dengan penduduk tempatan untuk mengesahkan kewujudan kuasa mereka di Sabah. Sebelum ini, perjanjian hanya dibuat di antara Sultan Brunei dan Sultan Sulu dalam usaha mereka untuk memperoleh Sabah. Perjanjian menggatal juga boleh dianggap sebagai perjanjian yang sebenar dalam menentukan kekuasaan British bukan saja ke atas tanah Sabah, tetapi juga penduduknya. Kesediaan British untuk membuat perjanjian dengan Paduka Mat Salleh amat bermakna kepada pemerintah tradisi di Borneo Utara. Ia adalah satu pengiktirapan ke atas kewujudan entiti politik di negeri ini. Paduka Mat Salleh secara tidak langsung diangkat sebagai pemimpin tempatan yang paling utama dan berpengaruh. Perjanjian ini juga merubah pelabelan beliau dari seorang penjenayah kepada seorang pemimpin dan kemudiannya pemberontak dalam sejarah British di Borneo Utara. Manakala sejarah moden Sabah dan Malaysia umumnya meletakkannya sebagai seorang pejuang yang berusaha mempertahankan harga diri dan kedaulatan negeri ini. Pada 28 Mac 1898, pengarah urusan SBBUB William Clark Cowie dan Beaufort telah mengutus surat kepada Paduka Mat Salleh untuk mengatur satu pertemuan dalam usaha mencari penyelesaian kepada sengketa di antara kedua belah pihak. Kesediaan Paduka Mat Salleh untuk menetap dan memimpin masyarakat pribumi di kawasan pendalaman yang berpusat di Tambunan menunjukkan beliau tidak mengira etnik untuk membina satu entiti politik yang harmoni dengan berbilang etnik. Perkara ini merupakan satu titik awal kewujudan sebuah kawasan pentadbiran pemimpin tempatan dengan penduduknya yang berbilang etnik. Atas alasan inilah British mencemburui beliau sebagai pemimpin yang berjaya dan menonjol. Usaha beliau dalam mengamankan persengketaan tradisi antara dua kumpulan etnik dusun di Tambunan merupakan satu usaha yang murni tanpa niat kepentingan pribadi atau menyebelahi mana-mana etnik. Namun apabila puak dusun Tagaas yang berpusat di kampung Tibapar menyertai Paduka Mat Salleh, puak dusun Tiawan yang lebih dahulu menetap di Tambunan melihatnya sebagai satu perikatan.
Walhal ianya adalah persetujuan Puak Tagaas untuk menerima Paduka Mat Salleh sebagai pemimpin mereka. Sikap Puak Dusun Tiawan yang memusuhi Puak Tagaas tidak mahu menerima kepimpinan Paduka Mat Salleh menyebabkan Puak Tagaas melihat mereka sebagai musuh kepada pimpinan rasmi di Tambunan. Ditambah lagi dengan wujudnya pengikut beliau yang menjadi duri dalam daging. Pentakbiran beliau di Tambunan yang diantaranya ialah Abdul Rahman dan Khalid Banjam. Justru persengketaan tersebut apabila Puak Tagaas menyerang, membunuh, merampas harta benda dan ternakan, malah didakwa menculik wanita kumpulan Puak Dusun Tiawan. Paduka Mat Salleh berusaha untuk mengamankan situasi ini. Usaha ini masih belum dapat memuaskan hati Puak tersebut, menyebabkan pentakbiran SBBUB mengambil kesempatan untuk menjatuhkan, seterusnya menematkan kepimpinan beliau. Satu hasrat yang sekian lama terpendam dalam pentakbiran British di Borneo, yaitu menamatkan sebarang kekuasaan kepimpinan tradisi yang bukan dicipta oleh mereka. Paduka Mat Salleh memberi kerjasama dengan pentakbiran SBBUB dan Puak Dusun Tiawan dengan merobohkan beberapa stesen pertahanannya. Manakala di pihak SBBUB pula bersetuju menghalau dua individu yang dikenal pasti menjadi dalang kepada permusuhan kedua puak tersebut. Usaha ini tidak dapat membendung permusuhan di antara dua puak dusun berkenaan. Untuk itu, pentakbiran SBBUB menggunakan pendekatan provokatif dalam memusnahkan kesabaran Paduka Mat Salleh. Ini jelas apabila pressure mengarahkan diwujudkan pejabat pentakbiran di Tambunan sebagai tanda rasmi campur tangan urusan pentakbirannya di kawasan tersebut. Pendekatan SBBUB ini berjaya kerana menimbulkan kemarahan Paduka Mat Salleh yang mengakibatkan beliau memutuskan hubungan dengan pentakbiran British. British mendakwa bahawa surat telah dihantar kepada Paduka Mat Salleh dalam menyelesaikan isu tersebut. Walhal dalam masa yang sama, beliau tidak mahu menerima sebarang hubungan dengan British lagi. Tindakan ini dianggap memungkiri syarat perjanjian menggatal di pihak Paduka Mat Salleh. Apa yang jelas ialah pentakbiran SBBUB telah terlebih dahulu melanggar syarat perjanjian menggatal dalam soal pentakbiran Paduka Mat Salleh di Tambunan. British kemudiannya mengarahkan Kapten C.H. Harrington menyerang Tambunan. Pasukan beliau dibantu oleh Dancy, F.W. Fraser, A.R. Dunlop, F.G.R. Tingson dan Cunningham, seorang doktor. Pasukan ini mempunyai kekuatan seramai 140 orang dengan dilengkapi meriam 7 pounder dan mesin gun. Mereka tiba pada 31 Disember dan membina pangkalan pertama di Kampung Timbau. Mereka terpaksa bertempur sebanyak 2 kali dengan para pengikut Paduka Mat Salleh. Pada 1 Januari 1900, Harrington menyerang stesen pertahanan Paduka Mat Salleh yang dikenali sebagai
Horny Nest dan berjaya membunuh 4 orang pengikut Paduka Mat Salleh. Menjelang 19 Januari 1900, pasukan yang diketuai oleh Dancy Dunlop dan Fraser telah berjaya sampai kira-kira suku kilometer ke kubu Paduka Mat Salleh. Pada masa yang sama, Harrington terus membedil dari Kampung Toboh. Pada 21 Januari, bedilan dilakukan terus-menerus dari Kampung Toboh dan Kampung Kelangsatan. Stesen pertahanan utama yang diketuai oleh Mat Satur musnah. Dalam serangan tersebut mengorbankan 8 orang pengikutnya. Stesen pertahanan ini dianggap benteng yang terpenting untuk mempertahankan kubu Paduka Mat Salleh. Harrington telah menggunakan tapak stesen ini sebagai pangkalan ketiga serangannya ke atas kubu Paduka Mat Salleh. Untuk itu, kubu tersebut diserang dari 3 lokasi ditambah dengan polis bantuan dari Labuan. 2 pangkalan serangan diwujudkan lagi di Kampung Salong dan Tinompok. Pada jam 2 pagi 1 Februari 1900, seorang wanita Bajau yang dikenali sebagai Niok telah berjaya ditangkap ketika melarikan diri ke Kampung Toboh dari kubu tersebut. Wanita tersebut mendakwa bahwa dia terpaksa melarikan diri kerana tiada lagi bekalan makanan di kubu tersebut. Malah beliau mendakwa bahwa Paduka Mat Salleh telah terkorban pada hari sebelumnya. Maklumat ini membawa kepada serangan terakhir dan penawanan kubu tersebut pada jam 5 pagi di hari yang sama. Pengikut Paduka Mat Salleh tidak ramai yang berada di kubu tersebut ketika polis British menyerbu masuk ke dalamnya. Harrington kemudiannya mengesan mayat Paduka Mat Salleh yang didakwa telah terbunuh. Bagi mengesahkan mayat Paduka Mat Salleh, beliau telah mengarahkan identifikasi dilakukan oleh Fraser dan beberapa orang murut serta dusun yang pernah bertemu atau mengenali Paduka Mat Salleh. Pengesahan kematian beliau kemudiannya dilaporkan oleh Clifford yang menggantikan Beaufort. Berita kematian Paduka Mat Salleh telah disiarkan dalam British North Borneo Herald pada keluaran 16 Mac 1900. Persoalan sama ada mayat yang telah diidentifikasikan sebagai mayat Paduka Mat Salleh benar atau tidak sentiasa menjadi perdebatan ahli sejarah tempatan dan masyarakat Sabah umumnya. Dakwaan yang mengatakan beliau berjaya melarikan diri sebelum serangan terakhir Harrington masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Apa yang jelas ialah semua laporan pertempuran selepas jatuhnya Tembunan tidak ada yang menyebut nama beliau. Semua serangan telah diketuai oleh para pengikut kanannya yang masih setia.